Alhamdulillah, Perikatan Nasional telah pun melancarkan pakej rangsangan ekonomi Selangor bernilai RM2 bilion dan beberapa inisiatif yang lain yang non-fiskal yang akan kita teliti dari semasa ke semasa. Namun persoalan yang berbangkit, apakah kita ada keupayaan untuk melaksanakan pakej rangsangan yang kita telah lancarkan ini? Jawapan saya, ya. Kerana pakej rangsangan dan tawaran yang telah kita kemukakan ini adalah realistik. Boleh dilaksanakan berdasarkan rekod dan prestasi yang cemerlang ketika kita berada dalam pentadbiran Kerajaan Negeri Selangor. Maksud saya ketika saya menjadi Menteri Besar dan sebahagian daripada Exco Kerajaan Negeri pada ketika itu adalah wakil-wakil daripada Parti PAS, di mana mereka juga bersama-sama dengan saya untuk membangunkan negeri Selangor. Pada tahun 2017, ketika membentangkan belanjawan dalam Dewan Undangan Negeri, saya telah memaklumkan bahawa kutipan hasil kerajaan negeri pada ketika itu berjumlah RM2.6 bilion. Maknanya kita ada satu jumlah kutipan yang agak besar untuk kita memanfaatkan dan memberikan kesejahteraan kepada rakyat keseluruhannya. Yang penting yang kita kena faham, yang diterima baik oleh rakyat Selangor ialah kepimpinan dan pentadbiran kerajaan negeri ketika saya berada di Shah Alam, kita meletakkan peruntukan pembangunan sehingga 52%. Dan peruntukan belanja mengurus hanya 48%. Ini belum pernah berlaku dalam mana-mana kerajaan negeri ataupun kerajaan persekutuan. Kalau kita teliti kerajaan persekutuan sehingga hari ini, belanja pembangunan mereka hanya sekitar 18% sahaja. Dan belanja operasi dan mengurus 82%. Bagaimana mungkin kita boleh membangunkan sebuah negeri ataupun negara kalau belanja mengurus itu terlalu besar? Maka saya mengambil satu pendekatan yang cukup berani dan bertanggungjawab untuk mengecilkan belanja mengurus, supaya tidak ada pembaziran, tidak ada ketirisan, tidak ada perbelanjaan untuk jamuan yang terlalu mewah, tidak ada sebarang ubah suai rumah kediaman ataupun perbelanjaan yang tidak mendatangkan hasil ataupun kebaikan pada negeri. Tetapi saya naikkan belanja pembangunan sehingga 52%. Ini kejayaan kita. Apabila belanja pembangunan itu besar, yang mendapat manfaat adalah rakyat. Sama ada kemudahan infrastruktur, prasarana dan juga inisiatif-inisiatif yang lain yang telah kita laksanakan dan telah berjaya. Seperti program pemberian air percuma, skim peduli sihat, Kasih Ibu Smart Selangor, program hijrah yang mengupayakan usahawan dan peniaga kecil untuk mendapat modal perniagaan dan mengembangkan perniagaan mereka dan meningkatkan pendapatan mereka. Kita juga telah berjaya dalam skim Mesra Usia Emas untuk memberikan bantuan kepada keluarga yang kehilangan ahli keluarga. Dan ini semua antara langkah-langkah yang telah diambil dan telah berjaya. Dan sebab itu bila kita bentangkan 7 tunjang dan 112 tawaran ini, rakyat yakin dengan tawaran dan janji kita kerana mereka telah lihat kita telah lakukan. Ketika negara sedang berhadapan dengan kegawatan ekonomi, sepatutnya kita berbelanja, bukan menabung ataupun menyimpan. Tidak ada maknanya pemimpin negeri ataupun negara mendabik dada bahawa simpanan mereka besar sedangkan rakyat tidak mendapat manfaat. Sekali lagi, ketika saya berada di negeri Selangor, saya beristighfar bukanlah tujuan untuk mendabik dada, tetapi dengan dukungan Exco Kerajaan Negeri ketika itu termasuk daripada PAS, 2 kali saya telah mengemukakan belanjawan defisit. Pada tahun 2015, saya kemukakan RM450 juta. Maknanya kita berbelanja lebih daripada pendapatan. Mengapa perlu dilakukan dalam kegawatan? Kerana kita harus merancakkan aktiviti ekonomi di lapangan supaya rakyat dapat manfaat. Jadi kita kena berbelanja lebih daripada pendapatan. Itu dibenarkan dan dibolehkan ketika kegawatan.
Tetapi oleh kerana kita belanja dengan berhemah, kita berbelanja dengan bertanggungjawab, pegawai-pegawai kerajaan, anggota perkhidmatan awam ketika saya berada di Selangor memang cekap, maka daripada belanjawan defisit 450 juta, akhirnya kita mendapat surplus pada tahun yang berkenaan sebanyak 230 juta ringgit. Saya menggunakan pendekatan yang sama pada tahun berikutnya, pada tahun 2016. Saya kemukakan belanjawan defisit sebanyak 630 juta ringgit, tetapi pada bulan Oktober 2016, saya telah mencatatkan surplus sebanyak 351 juta ringgit. Inilah langkah-langkah yang berhemah dan bertanggungjawab yang telah kita lakukan dan berjaya merancakkan pertumbuhan ekonomi. Kedua, sudah tentulah soal urus takbir yang baik. Kita telah berjaya meyakinkan pelabur-pelabur asing untuk meletakkan pelaburan mereka di Selangor. Benar kita ada infrastruktur yang baik, jaringan jalan raya yang baik, kemudahan yang baik, tetapi kepimpinan yang tidak flip-flop, dasar yang pro-business, dasar yang business friendly, itu dapat membantu negeri untuk merancakkan dan memacu pertumbuhan yang lebih pesat. Maka dalam konteks tawaran yang telah kita bentangkan ini, memang kita ada beberapa langkah yang drastik untuk memastikan tawaran-tawaran yang kita lakukan ini dapat merancakkan pertumbuhan ekonomi yang lestari, sustainable economic development. Saya juga mahu melihat Selangor ini bukan pada takluk yang sama, tetapi kita nak bangunkan Selangor sebagai super smart state. Kita juga mahu mengupayakan wanita-wanita supaya mereka juga mempunyai peranan yang penting sebagai teras pembangunan negeri. Kita juga mahu anak-anak muda di Selangor ini mendapat pekerjaan yang berkualiti. Jadi itu langkah-langkah yang telah kita umumkan, dan sambutan daripada pelancaran oleh Yang Berhormat Tan Sri Muhyiddin Yassin 2 malam yang lepas mendapat respon yang sangat positif, dan saya yakin sekali lagi kita dapat melaksanakan apa yang telah kita bentangkan berdasarkan prestasi kita sebelum ini dan keyakinan rakyat kepada Perikatan Nasional.